Anda sedang menonton Buletin Pagi bersama saya Marsla Hassan. Kita terus ke tajuk utama. Kes COVID-19 ibu hamil meningkat dengan 70 kematian. Kilang plastik musnah 90% dalam kebakaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah kilang plastik di kawasan perindustrian Bandar Sultan Sulaiman di Pelabuhan Kelang, Selangor musnah dalam satu kebakaran malam tadi. Pengarah JBPM Selangor, Nur Azam Khamis yang turut serta dalam operasi pemadaman itu berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kebakaran terbabit pada jam 8.22 malam tadi. Bomba yang tiba di lokasi pada jam 8.35 malam mendapati api sedang marak membakar keseluruhan bangunan kilang itu. Kebakaran berjaya dikawal daripada merebak ke bangunan bersebelahan pada jam 10.51 malam. Kebakaran dipercayai bermula kira-kira jam 8.15 malam membabitkan sebuah kilang kitar semula plastik berkeluasan 300 x 600 kaki persegi. Setakat ini tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan pekerja di bangunan itu dipercayai berjaya menyelamatkan diri. Bangunan kilang jenis A, jenis tingkat itu dianggarkan musnah 90%. 70 kes kematian ibu hamil disebabkan komplikasi jangkitan COVID-19 dilaporkan sehingga 9 Ogos lepas berbanding sifar kematian ibu hamil direkodkan pada 2020 akibat komplikasi wabak itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pada tahun ini purata kes COVID-19 bagi bulan Januari sehingga Mei adalah sebanyak 2 kes pada setiap bulan. Namun berlaku peningkatan kes kematian mendadak sejak Jun iaitu 17 kematian. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan data menunjukkan 2 kes daripada jumlah terbabit telah menerima dos pertama vaksin, manakala 15 kes yang lain tidak menerima vaksinasi, selain 47% daripada kes kematian yang dilaporkan mempunyai komorbiditi. Beliau berkata sebanyak 3,396 kes COVID-19 dilaporkan dalam kalangan ibu hamil di Malaysia sejak Mac 2020 sehingga Jun tahun ini. Katanya jumlah kes yang dilaporkan semakin meningkat mulai Oktober 2020 dengan purata 200 kes jangkitan sebulan, iaitu lonjakan kes adalah pada Mei 2021 sebanyak 850 kes dan Jun 2021 sebanyak 899 kes. Peratus ibu hamil yang dijangkiti COVID-19 yang menerima penjagaan rawatan rapi telah meningkat daripada 3% pada 10 Julai lepas kepada 5.3% pada 7 Ogos 2021. Analisis terperinci menunjukkan nisbah kes ibu hamil dijangkiti yang menerima rawatan rapi berbanding jumlah pesakit COVID-19 kritikal ialah 1 dalam 20 yang nisbahnya jauh lebih tinggi berbanding nisbah jangkitan ibu hamil dalam populasi umum iaitu 1 dalam 220. Katanya dianggarkan hampir 1% ibu hamil di negara ini dijangkiti wabak berkenaan. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memperincikan seramai 146,759 ibu hamil telah mendaftar di aplikasi MySejahtera bagi mendapatkan vaksin COVID-19 setakat 8 Ogos lepas sejak kempen imunisasi dimulakan pada akhir Jun 2021. Daripada jumlah terbabit, seramai 83,251 atau 57% ibu hamil telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, manakala 20% ibu hamil telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, berdasarkan anggaran ibu hamil setahun, peratus ibu hamil yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin di aplikasi MySejahtera masih rendah, iaitu sebanyak 40%. Justru KKM menyeru semua ibu hamil untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bagi mengurangkan risiko komplikasi sekiranya dijangkiti. Dan suami diminta memberi sokongan kepada pasangan bagi memastikan mereka mendapat suntikan vaksin.
Beliau berkata pengambilan vaksin perlu dilengkapkan sebelum memasuki fasa akhir kehamilan iaitu trimester ketiga dan mereka yang masih belum menerima janji temu untuk vaksinasi boleh menghubungi klinik kesihatan terdekat bagi mempercepatkan proses janji temu. Disandarkan Sabah bagi mengurangkan kemungkinan suatu lokaliti itu menjadi perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD berulang. Pejabat Kesihatan kawasan sandakan mengambil inisiatif memberikan vaksinasi secara walk-in atau jumpa terus kepada penduduk di beberapa lokaliti PKPD di daerah terbabit. Lebih 400 penduduk di Flat Sri Taman yang dikenakan PKPD menerima vaksin menerusi kaedah berkenaan dalam program selama 2 hari di perkarangan Masjid Jannatul Naim. Untuk kawasan PKPD ni kami gunakan sistem secara walk-in di mana penduduk yang terlibat di dalam kawasan PKPD mereka boleh turun dan hadir ke pusat vaksin yang kita buka untuk menerima vaksin lah secara walk-in. Ini bagi memudahkan kita punya penduduk ataupun yang sasaran kita supaya mereka mudah menerima vaksin lah. Menurut beliau, sasaran utama penerima vaksin adalah penduduk yang berumur 50 tahun ke atas dan penduduk yang mempunyai penyakit kronik dan selebihnya akan diberikan kepada penduduk dewasa lain. Katanya beberapa lokaliti lain yang diisytiharkan PKPD seperti di Kampung Sundang Laut, Kampung Lupak Meluas Darat dan Flat Taman Sejati akan diadakan program yang sama termasuk di lokaliti yang mengalami PKPD berulang. Tambahnya, sekiranya ada keperluan mendesak, pembukaan PPV lain akan dibuat bagi memastikan penduduk terlibat mendapat kemudahan berkenaan. Kerajaan Sabah kini sedang berusaha meningkatkan kadar vaksinasi di negeri itu dalam usaha mencapai imuniti kelompok sebelum Oktober ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata 42% penduduk Sabah telah menerima suntikan vaksin dos pertama COVID-19, manakala 18.4% lengkap menerima 2 dos dan kerajaan negeri memberi jaminan untuk memberikan vaksin itu secara percuma kepada semua penduduk. Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 Sabah berkata, dalam usaha meningkatkan kadar vaksinasi penduduk bagi mencapai imuniti kelompok, syarikat-syarikat besar di negeri itu disaran membeli sendiri vaksin untuk diberikan kepada pekerja mereka dan tidak menunggu vaksin percuma daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri menggalakkan syarikat-syarikat besar agar menderma vaksin kepada pekerja mereka kerana ini membolehkan syarikat berkenaan beroperasi semula selepas semua pekerjanya lengkap divaksin. Syarikat swasta khususnya syarikat peladangan juga amat digalak melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR dengan melakukan pemberian vaksin untuk kebajikan pekerja mereka. Tambah beliau, sebanyak 1.5 juta dos vaksin akan dihantar secara berperingkat ke Sabah pada bulan ini. Bagaimanapun, kerajaan negeri melalui syarikat berkaitan kerajaan GLC bersedia membeli vaksin sekiranya terdapat kekurangan bekalan bagi memastikan semua penduduk memperolehi vaksin dengan kadar segera. Pengerusi Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF setiap daerah telah diarah melaksanakan gerakan imunisasi untuk mencapai kuota imunisasi harian yang telah ditetapkan agar pencapaian imunisasi tidak terjejas dengan kegagalan beberapa daerah mencapai sasaran pemberian dos vaksin setiap hari. Polis Diraja Malaysia PDRM menjangkakan berlaku peningkatan di seluruh negara bagi permohonan merentas negeri pasangan jarak jauh susulan kelonggaran diberikan kerajaan baru-baru ini. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, susulan itu pihaknya akan mempertingkatkan SOP di Sekatan Jalan Raya SJR. Beliau berkata mereka yang terbabit dinasihatkan untuk memohon kebenaran merentas negeri daripada PDRM bagi mengelakkan sebarang kesulitan di SJR. Selain itu, pasukan pematuhan SOP juga akan menguatkuasakan semua SOP terkini. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan memberikan kelonggaran SOP bagi penerima 2 dos vaksin setelah dibincangkan di mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, antaranya kebenaran merentas negeri. Sementara itu, mengulas mengenai tular satu klip video memaparkan ratusan warga asing beratur bagi proses vaksinasi di pusat pemberian vaksin yang didapati tidak mematuhi SOP.
Beliau berkata pihaknya telah mengaturkan pasukan-pasukan pematuhan SOP terdiri daripada PDRM dan agensi penguatkuasaan lain seperti Jabatan Sukarelawan dan Angkatan Pertahanan Awam untuk memantau semua PPV terlibat supaya SOP dipatuhi. Selain itu, sebanyak 951 pegawai dan anggota polis ditugaskan di stesen-stesen kuarantin COVID-19 di seluruh negara. Manakala 112 pegawai dan anggota polis telah ditempatkan di hospital-hospital COVID-19. Polis Diraja Malaysia telah menjalankan siasatan susulan satu laporan polis berkaitan penjualan sijil digital vaksin palsu atas talian. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, laporan dibuat selepas seorang pemilik akaun Facebook menyatakan sijil terbabit sudah dijual di atas talian. Dalam satu kenyataan, beliau berkata kes terbabit kini disiasat di bawah Seksyen 22D Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu memberi maklumat palsu. Kes itu juga disiasat di bawah Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain-lain. PDRM juga mengingatkan orang ramai tidak terlibat dengan kegiatan memalsukan dan menjual sijil digital palsu. Orang ramai juga dinasihatkan untuk membuat laporan sekiranya mempunyai maklumat berkaitan. Beberapa kesalahan dilakukan dalam kalangan pengusaha kedai makan dan pelanggan susulan kebenaran makan di kedai bagi mereka yang telah lengkap vaksinasi disebabkan kurang kefahaman mengenai kelonggaran diberi. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata, tiada kompaun akan dikeluarkan pihaknya bagi tempoh 3 hari pertama dan pihaknya mengambil pendekatan menasihati golongan sasar yang melanggar SOP. Macam saya sendiri pada contohnya petang semalam saya pun telah pergi ke sebuah restoran yang terbuka. Dan saya dapati memang adalah saya melihat ada bila first time juga mereka buka. Jadi adalah yang makan satu meja 3 orang macam biasa. Mereka salah faham. Jadi bila saya berjumpa, saya berikan penjelasan, jadi baru mereka faham. Jadi bergeraklah ke meja yang lain walaupun 3 orang. Seorang tu terpaksa sacrifice ke meja lain. Beliau berkata demikian selepas memantau tahap pematuhan di restoran dan medan selera di sebuah pusat beli belah di Kuala Terengganu. Menurutnya, berdasarkan pemantauan, kadar pematuhan direkodkan antara 96 hingga 97%. Tinjauan juga mendapati tidak ramai pelanggan yang memanfaatkan kemudahan itu. Sebaliknya, lebih selesa memilih untuk bungkus dan bawa pulang makanan. Ini berikutan orang ramai mengambil pendekatan berhati-hati susulan kes positif COVID-19 yang masih tinggi. Sebilangan pengusaha industri pelancongan di Perak belum bersedia untuk menerima kedatangan pelancong meskipun aktiviti berkenaan dibenarkan sejak 10 Ogos lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razzi berkata ada di antara mereka masih menutup operasi perniagaan atas beberapa faktor. Menurut beliau, faktor utama yang menyebabkan beberapa penggiat industri pelancongan seperti pengusaha hotel dan inap desa belum bersedia menerima kedatangan pelancong adalah proses vaksinasi pekerja mereka. Ada juga yang tidak bersedia kerana daripada segi vaksinasi pekerja-pekerja dan juga peraturan-peraturan untuk sanitasi belum lagi dapat dipenuhi. Jadi saya meminta kepada mereka yang terlibat daripada segi penginapan dan homestay sekiranya mesti memastikan mereka bersedialah sebelum membuka semula premis-premis ini untuk sebagai orang kata untuk dibukalah kepada pelancong-pelancong. Tambahnya, pembukaan semula sektor industri pelancongan bermaksud tanggungjawab lebih diberikan kepada penggiat industri untuk memastikan kelonggaran diberi tidak akan memudaratkan masyarakat secara keseluruhan. Ujarnya lagi, pelancong juga perlu memainkan peranan supaya terus mematuhi SOP yang ditetapkan bagi memastikan tiada kluster wujud dari sektor pelancongan di negeri ini. Jika wujud kes-kes COVID-19 atau kluster yang timbul daripada aktiviti pelancongan, ia akan memberi impak kepada kebenaran merentas daerah bagi tujuan pelancongan.
Beliau ditemui selepas menghadiri program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC bersama Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Tualang Sekah di Kampung Cangkat Tin dekat Kampar Perak. Seramai 1,200 penduduk dipilih untuk menerima vaksin yang berlangsung selama 2 hari. Selepas 2 kali ditangguh berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, perbicaraan kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN akan bersambung pada 25 Ogos ini. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozil Raja Toran berkata, perbicaraan kes bekas Timbalan Perdana Menteri itu akan berlangsung selama 3 hari, iaitu pada 25 Ogos, 1 dan 2 September di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa. Tambah beliau, pihak pendakwaan akan memanggil 2 atau 3 saksi untuk memberi keterangan pada tarikh berkenaan. Datuk Seri Ahmad Zahid berdepan 33 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad sebagai dorongan untuk dirinya sebagai seorang pegawai badan awam iaitu Menteri Dalam Negeri melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan One Stop Center di China dan sistem VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh KDN. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di Seri Satria, Presin 16 Putrajaya dan di Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Bagi 7 lagi pertuduhan, Datuk Seri Ahmad Zahid didakwa sebagai menteri sama telah mendapatkan untuk dirinya wang tunai 1.15 juta dolar Singapura, 3 juta ringgit, 15,000 euro dan 15,000 dolar Amerika tanpa balasan daripada UKSB yang mempunyai hubungan dengan kerja rasminya. Sindiket penjualan dan pemalsuan watikah serta pingat darjah kebesaran negeri Melaka yang membawa gelaran Datuk dan Datuk Seri serta watikah Jaksa Pendamai Melaka tumpas selepas 2 dalang dan 32 individu ditahan polis kontijen Melaka. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali berkata, kesemua suspek ditahan dalam beberapa siri serbuan menerusi operasi khas bermula 22 Februari hingga 29 Mac lepas di sekitar Melaka, Kuala Lumpur dan Selangor. Menurut beliau, kesemua mereka yang ditahan itu berusia lingkungan 26 hingga 70 tahun, dipercayai terlibat sebagai dalang utama, orang tengah dan pembeli watikah, pingat serta bintang palsu darjah kebesaran Melaka. Pingat berkenaan ditawarkan dengan harga antara RM50,000 hingga RM100,000. Tangkapan yang dibuat oleh pihak polis ini terdiri daripada mereka yang menjadi dalang utama, orang tengah dan pembeli yang membeli watikah palsu darjah kebesaran negeri Melaka yang membawa gelaran Datuk dan Datuk Seri, watikah palsu Jaksa Pendamai Negeri Melaka dan pingat serta bintang palsu darjah kebesaran negeri Melaka. Beliau berkata demikian pada sidang akbar yang turut dihadiri Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali. Tambah Datuk Seri Sulaiman, pelbagai barangan dirampas, termasuk 16 watikah palsu, 13 lempang, 21 pingat darjah kebesaran, 175 emblem kereta majlis dan peralatan komputer. Ujarnya, 2 dalang utama sindiket itu dipercayai menjalankan kegiatan itu sejak tahun lalu. Kesemua pembeli terdiri daripada ahli perniagaan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara 10 tahun, sebat dan denda. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai, terutama ahli perniagaan, agar tidak mudah terpedaya dengan tawaran pingat darjah kebesaran daripada pihak tertentu. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan antarabangsa. Wakil khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke Myanmar beri amaran negara itu berisiko terjerumus dalam perang saudara skala besar jika tiada usaha menamatkan konflik dilakukan. Pertempuran berterusan tentera dan pasukan pertahanan tempatan akan terus mengakibatkan lebih ramai rakyat ketakutan dan menderita serta tidak mempunyai kebebasan bersuara. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa, 2.2 juta penduduk hilang pekerjaan sejak Januari. Lebih meruncing, Myanmar juga berdepan gelombang ketiga COVID-19 yang kritikal dengan lebih 300,000 kes dilaporkan.
Selama 5 dekad, Myanmar mengalami kemerosotan di bawah pentadbiran junta. Dan ketika kebangkitan Aung San Suu Kyi pada pemilihan 2015, pelbagai sekatan dilonggar sekaligus meningkatkan pelaburan antarabangsa ke negara itu. Namun rampasan kuasa pada 1 Februari lalu memberi kesan, terutama kepada hak demokrasi rakyat Myanmar. Beberapa negara Eropah terus bergelut dengan kebakaran belukar skala besar. Turki, Greece dan Algeria antara yang teruk terjejas. Api marak dan sukar dikawal selepas 121,000 ekar kawasan di Kepulauan Avia hangus dijilat api. Greece menagih bantuan antarabangsa. Susulan itu, pasukan bomba dan penyelamat Ukraine turut serta dalam menepani cabaran itu. 900 anggota bomba, 50 pasukan darat dan lebih 200 kenderaan giat mengawal kebakaran yang tercetus sejak 3 Ogos lalu. Beberapa kebakaran hutan lain turut dilaporkan di negara terbabit. Ratusan ribu penduduk juga telah diarah berpindah berikutan keadaan yang terus meruncing. Kerajaan Greece juga memberi isyarat kepada lebih banyak negara jiran untuk bersiap siaga menghulur bantuan jika keadaan mendesak. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Dua perlawanan Liga Premier berlangsung malam tadi dengan tumpuan pastinya terarah kepada Terengganu FC2, TFC2 yang berjaya merampas kedudukan teratas daripada Negeri Sembilan FC. Sekalipun mencatat keputusan seri tanpa jaringan menentang Perak FC2, ia sudah memadai buat TFC2 untuk naik ke kedudukan teratas berbaki 4 lagi perlawanan. Sementara itu, PDRM FC dan Johor Darul Takzim 2 JDT2 kekal di kelompok 6 terbaik selepas mencatat keputusan seri 2 sama. TFC2 terpaksa bekerja keras ketika melayan kunjungan Perak FC2 di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Sekalipun lebih mendominasi permainan pada babak pertama, tuan rumah jelas bergelut untuk merobek gawang pelawat yang lebih banyak bertahan di kawasan sendiri. Kekal 0-0 tamat separuh masa pertama. TFC2 berpeluang memecah kebuntuan gol pada minit ke-57 apabila dihadiahkan sepakan penalti. Namun sepakan yang diambil Muhammad Izan Syahmi Mustafa bukan sahaja dinafikan penjaga gol Perak FC2 Ahmad Syazwan Syazani Ahmad Syafi'i. Malah sepakan susulan pemain itu juga dibatalkan kerana terlebih dahulu terkena tangan walaupun berjaya menghasilkan jaringan. Tiada gol mampu dijelmakan kedua-dua pasukan sehingga tamat permainan, menyaksikan TFC2 dan Perak FC2 terpaksa berkongsi satu mata. Bagaimanapun, keputusan seri tanpa jaringan itu tetap menceriakan TFC2 apabila berjaya merampas kedudukan teratas daripada Negeri Sembilan. TFC2 dan Negeri Sembilan berkongsi 29 mata, namun kelebihan jaringan lebih memihak TFC2 berbanding skuad Hobin Jang Hobin. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, PDRM FC dan Johor Darul Takzim 2 JDT2 turut berkongsi satu mata. JDT2 terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain muda Gabriel Nista Rutamin pada minit ke-30. Namun 5 minit berselang, PDRM berjaya menyamakan kedudukan satu sama hasil jaringan Nabil Ahmad Lakpi. Bersambung babak kedua, giliran PDRM memimpin permainan apabila Bruno Suzuki berjaya meledak gol kedua pasukannya. Bagaimanapun, hasrat PDRM untuk mencatat kemenangan kedua berturut-turut tidak kesampaian apabila Gabriel sekali lagi cemerlang menyumbat gol untuk membantu JDT2 meraih satu mata berharga. Keputusan seri 2 sama itu menyaksikan JDT2 dan PDRM kekal di kedudukan keempat dan keenam Liga. Kita semua mempunyai peranan untuk mencegah penularan COVID-19. Kekalkan rutin biasa, lindungi diri, lindungi semua. Saya Marcella Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.